Penahanan oleh pihak berkuasa membabitkan individu yang hanya memiliki bendera atau bahan bacaan mengaitkan dengan gerakan kumpulan militan Daesh mengundang perasaan kurang senang segelintir masyarakat. Wujud kemungkinan bahawa segelintir penahanan itu membabitkan individu yang tidak tahu apa-apa berhubung bahan bacaan itu malah tidak menyedari bahawa sesuatu simbol yang digunakan di bendera mewakili gerakan militan. Selain itu, peningkatan tangkapan individu yang terbabit dengan Daesh antara lain dikaitkan dengan kelemahan peranan Sesetengah Jabatan Agama Islam Negeri JAIN yang melepaskan tanggungjawab itu hanya kepada polis. Saya nak sentuh berkenaan dengan statistik Daesh tu ataupun Daesh lah. Bila sentuh pasal Daesh ni, satu lagi saya nak kongsikan dengan semua pembaca, pendengar lah. Kita ni, PDR, cawangan khas khususnya PDRM lah, kita adalah agensi pertama yang membuat tangkapan ke atas elemen Daesh ataupun AS, iaitu pada Februari 2013. Ketiga tu tak ada mana-mana negara pun cakap pasal Daesh lagi. Tapi kita dah buat tangkapan. Tangkapan pertama tu melibatkan Syed Yazid Smart lah, yang kita tangkap pada Februari 2013. Bila kita tangkap, banyak orang kritik. Kenapa PDR cawangan khas tangkap? Dia orang nak pergi berjihad di Syria, membantu orang Sunni yang ditindas oleh orang Syiah. Tapi kita tegas. Kalau kita biarkan dia orang ni, dia akan balik jadi bulan KMM balik. Dan di Syria tu bukan jihad, tapi jahat. Itu bukan jihad sebenarnya. 2013. Lepas kita tangkap tu, pada 2014 barulah isu Daesh ni timbul. Baru dia dicakap, semua orang cakap pasal Daesh, ancaman Daesh semua kan. So kalau ikut statistik, 2013 kita tangkap 4. 2014 kita tangkap 59. 2015 82. 2016 119. Dan untuk tahun ini sahaja, setakat hari ini dah 30 orang kita tangkap. Jumlah keseluruhannya 303. Kalau kita bandingkan dulu jemaah Syamiah kita tangkap 2001 sampai 2012 kan, hanya 245. Itu dalam 10 tahun. Tapi Daesh ni dalam masa 4 tahun dah 303 dah. Memang trend amat membimbangkan je lah. Dan dalam konteks kejayaan cawangan khas juga, ini sejak kita buat operasi dulu lah, daripada kumpulan jemaah Ismaiyah, JI lah, JI sampai sekarang susah sebut lah. Yang kita tangkap yang JI 132, Darul Islam 30 orang, nanti saya akan bagi detail lah. East Turkmenistan Islamic Movement 27 orang, LTTE 29 orang, Al-Qaeda 23 orang, Abu Sayyaf 7 orang, Baba Qasim International 6 orang, Hezbollah 5 orang tak pernah dengar orang Hezbollah kan? Ingat tak ada. Al-Qaeda Arabian Peninsula 3 orang, Jemaah Santri Melayu 3 orang, Taliban ada kita tangkap 2 orang, Al-Shabaab seorang, MNF seorang, lain-lain 13 orang. So jumlah keseluruhan ini hampir 600 orang kita tangkap daripada 2001 sampai sekarang. Elemen-elemen pengganas yang kita tangkap. Itu satu jumlah yang besar. Dan dalam konteks AS ni, Daesh ni, ada juga orang tanya saya, tu kenapa tak habis-habis tu? Kan trend tu nampak meningkat. Ini untuk tahun ni dah 30 orang ni, baru tak sampai 3 bulan kan. Mungkin hujung Disember ni mungkin dah jadi, untuk tahun ni mungkin jadi 200 orang kan, ataupun 300 orang untuk tahun ni saja. So saya kata ada beberapa isu. Satu, ada 4 atau 5 orang rakyat Malaysia yang ada kat Syria lagi, iaitu Muhammad Wandi, Muhammad Jedai, Akil Zainal, Rafi Udin dengan Zahar. Dia orang ni masih lagi aktif merekrut orang Malaysia melalui Facebook sebagainya, melalui social media untuk pergi ke sana. Dia aktif lagi. Dalam waktu kita buat operasi, dia aktif lagi untuk pergi ke sana. Itu satu. Yang kedua, kita dalam konteks Daesh, kita berperang dengan ideologi. Ini perang ideologi, bukan perang fizikal. Di sini. Jadi kalau kita tak betul-betul menggubal satu counter naratif yang kita cakap ni, counter naratif yang mantap untuk menangani ideologi Daesh ni, itu Salafi Jihadi, sampai bila-bila pun kita takkan habis masalah. Sebab ideologi ni bukan saja dipegang oleh Daesh, tapi oleh kumpulan CI dulu, Al-Qaeda sebagainya lah.
Dia punya konsep senangnya, konsep jihad. Dia kata pergi ke Syria tu jihad. Kita kata bukan jihad. Dia mengeksploitasi ayat Quran jihad. Jadi kita keterangkan, walaupun Majlis Fatwa dah keluarkan fatwa, itu bukan jihad. Itu mati itulah, tapi dia masih percaya itu jihad. Maknanya penerangan kita belum mantap. Majlis Fatwa ada, tapi penerangan kita tak mantap. Satu. Konsep hijrah. Dia kata kita wajib hijrah daripada Malaysia negara Tauhid, negara bukan Islam, tak mengesahkan undang-undang Islam, kena berhijrah ke Syria. Dia bukan kata konsep menyusup masuk. Hijrah. Jadi betul lah kena hijrah dapat pahala ni. Mati syahid. Konsep mati syahid. Dia kata mana-mana rakyat Malaysia pergi sana jadi pengebom berani mati ni, pengebom bunuh diri, mati syahid. Dia tak panggil bunuh diri. Dia panggil operasi istisyadiah. Amaliat istisyadiah. Operasi syahid lah, mati syahid. Barulah kita bom bunuh diri. Konsep syahid, jihad dan konsep ganjaran yang dia dapat. Kalau kita mati syahid dapat 72 bidadari. Kalau kita mati syahid kita dapat 72 syafaat. Kita boleh bawa 72 kalau kita masuk syurga. Dan kebanyakan suspek yang kita tangkap di Daesh ni, dia datang dari pelbagai lapisan masyarakat. Ada doktor pun ada, profesor pun ada, ketua penolong pengarah pun ada, datuk pun ada, sekolah pondok pun ada, universiti pun ada. Pelbagai lapisan masyarakat sebab dia punya penyebaran ideologi itu luas. Itu yang banyak orang terpengaruh. Dan kalau kita tak ada satu counter narrative yang betul-betul mantap untuk menangani ideologi sampai bila-bila pun tak habis. Dan pada masa yang sama ada juga pencara-pencara universiti ni, bukan pencara universiti lah, ada golongan-golongan ahli akademik, ahli agama lah, yang mempertikaikan term yang digunakan oleh polis. Kita polis tak betul. Dia orang ni bukan ideologi Salafi Jihadi. Salafi Jihadi tu okey lah, baik. Dia kata ini apa ni? Majlis Fatwa dah keluar dah. Kata ideologi ni Salafi Jihadi. Daesh ni memang pegang ideologi Salafi Jihadi. Itu Majlis Fatwa cakap. White paper, kertas putih yang dibentang oleh PM pada 2014 pun menyentuh kenaan ada ideologi Salafi Jihadi. Kita pun pegang sama. Agensi Persikan Penguasa Luar memegang ideologi. Tapi ada dua dari kalangan sebenarnya yang kecil, yang kononnya ustaz lah, ustaz, profesor dan seorang dua yang mempertikaikan. Tak betul Datuk Ayub cakap tu. Datuk Ayub ni tak pandai agama ni. Datuk Ayub ni tak, ni bukan. Saya bercakap berdasarkan fakta. Kamu bercakap berdasarkan apa? Jadi ini yang menyebabkan orang keliru. Dia orang pegang pencarah lah. Ada seorang doktor lah. Dia selalu dijemput ke surau, ke universiti lah. Ada student tanya dia, doktor, boleh tak saya nak mintai Daesh di Syria? Wajib tak saya pergi Syria untuk bantu orang Sunni? Doktor ni yang kononnya doktor ni lah, saya tak tahu dari mana nak dapat doktor lah. Dia cakap menjadi kewajipan umat Islam membantu umat Islam lain. So apa maksudnya sebaliknya? Apa maksudnya? Macam menggalakkan lah. Menggalakkan lah. Inilah dia yang dikatakan doktor, tokoh-tokoh agama ni yang duk pertikaikan PDAM lah. Mempertikaikan Majlis Fatwa, mempertikaikan kertas putih yang dibentang oleh PM. Tapi yang saya hairan ni, individu ni dijemput ke sana ke sini oleh semua pihak. Dia beri ruang dalam TV untuk keluar. So secara tak langsung kita menyuburkan penyebaran ideologi Salafi Jihadi. Polis tidak ada masalah. Kamu nak terima, kamu tak terima, kamu punya hal. Kamu buat salah, kita akan tangkap. Kamu profesor kah, kamu pensyarah kah, kamu doktor kah, kamu tok guru ke apa kah, kamu buat melanggar undang-undang, kita akan tangkap. Tidak ada tolak ansur. Tak betul lah. Okey, yang pertama kita kena faham, SOSMA ni adalah undang-undang prosedur. SOSMA ni bukan undang-undang yang menghukum lah. Dia undang-undang prosedur. Contohnya dalam SOSMA ni dia menjelaskan bagaimana kaedah kita mengumpulkan bukti. Kalau kita dapat bukti pada luar, kalau kita dapat bukti pada agensi persikan asing lain, macam mana kita nak gunakan untuk tender kat mahkamah, macam mana kita nak gunakan saksi terlindung. Banyak lagi lah. So, dan berapa lama kita boleh tahan untuk riman 28 hari untuk buat siasatan, semua kan, hak-hak suspek yang ditahan, hak untuk dalam 24 jam kita kena maklum dekat keluarga dia, dan tempoh 48 jam kena maklum dekat lawyer bagi akses, semua ada tu. Undang-undang prosedur. Tapi kesalahan di bawah kesalahan bab 6A, kesalahan berkaitan keganasan kanun kesesaan. Adalah 130B sampai 130 apa N ke apa, ada 16 kesalahan. Biasanya bila kita tangkap elemen pengganas atau militan, kita akan buka IP SOSMA.
Kita akan buat siasatan bawah SOSMA. Kita ada bola pagi. Kita akan siasat lah. Bukti, kita akan ambil statement orang sebagainya. Dan kita akan siapkan kertas siasatan mungkin dalam tempoh 20 hari. Kita akan bawa pergi ke DPP. DPP akan tengok cukup tak cukup bukti. Cukup bukti, dia puas hati, kita akan tuduh. Tapi tak cukup bukti, dia kena bukti tak kuat. Pelibatan dia ada, tapi bukti untuk collaborate, untuk apa, menyokong tak ada. Jadi bila isu ni timbul, kita ada dua option yang lain. Sama ada kita nak tahan di bawah POCA, Prevention of Crime Act, ataupun POTA sekarang ni lah. Yang lepas dia ada POTA, Prevention of Terrorism Act. Dalam POTA ni, kalau kita ada dua option. Bila dia didapati terlibat, dia sama ada dia kenakan perintah pengawasan polis, mana dia tak boleh keluar kawasan lah. Kalau dia duduk kawasan MUA, tak boleh keluar kawasan MUA. Kalau terpendam, tak boleh keluar pendam. KL tak boleh keluar pada KL. Satu lagi dia kena perintah tahanan. Itu dia kena kat penjara lah. Perintah tahanan 2 tahun yang boleh di-renew lah. So bila dalam konteks perempuan ni, bila kita tak cukup bukti tak ada bukti untuk collaborate apa aktiviti dia dalam Daesh tu, kita terpaksa convert kepada POCA. Dan bila POCA ni, kita bukti semua ada, cuma kita tak ada bukti nak menyokong lah. Pelibatan tak ada. Dan POCA punya kena ingat, bukannya kita polis yang buat keputusan, tak. Bila kita siapkan tu, dia ada pegawai inquiry daripada pejabat program negara akan datang tengok apa bukti yang berada, you ada ni, betul tak betul. Pegawai inquiry daripada DPP ni, dia boleh panggil saksi yang kita panggil, nak tanya betul ke ni, statement ni cakap dengan polis betul ni. Dia boleh counter check satu persatu. Dia puas hati, boleh dia bawa ke lembaga pencegahan jenayah. Dia akan duduk, akan tengok. Waktu tu dia boleh engage lawyer. Dia tak boleh engage lawyer. Dia boleh bela diri lah. Tapi tutup lah. Keputusan nak tahan tak tahan dibawa oleh lembaga pencegahan jenayah. Itu yang bab pertama. Yang kedua berhubung dengan takkan ada buku pun nak tahan, takkan ada video klip IS pun tahan, takkan ada bendera IS. Bendera IS, bendera suci tu kalimah la ilaha illallah Allah Muhammad Rasul kan. Takkan nak salah kot. Kita kena faham yang kita tuduh dekat mahkamah, memang kita tuduh bahawa memiliki bahan berkaitan dengan keganasan. Memang betul. Tapi pelibatan dia orang mendalam. Kita bukan setakat itu ya. Dia orang ni memang ada merekrut orang, tapi kita tidak ada bukti yang kuat untuk collaborate. Kita tengok yang bukti apa yang ada yang kita boleh tuduh. Tengok, oh dia ada bahan. Yang lain kita tak boleh nak collaborate, tak boleh nak sokong. Tapi bukti ni kita boleh sokong, dia memiliki bahan. Itu dah satu kesalahan tu dalam kanun kesiasaan bab 6A. Itu satu kesalahan, memiliki itu satu kesalahan. Itu yang kita tuduh bahawa tu. Maknanya bukan sebab itu yang kita tuduh dia ada. Wah, takkan ada video pun nak tuduh. Ada majalah dabik pun nak tuduh kot. Tak. Itu sebab yang kesalahan lain tu kita tak ada bukti untuk collaborate. Kita tuduh yang mana yang boleh tuduh. Sebab tu orang salah faham. Oh, tak boleh pakai ni kalimah la ilaha illallah, tak boleh tangkap kan. Tak, bendera pun ada. Yang kita tangkap biasanya kita tuduh tu memang pelibatan dia luas, dalam. Bukan setakat kalau biasa kita tangkap orang macam saya kan, ada juga pun ada juga orang hantar kan. Bila kita tangkap kita tengok tak ada apa pun lah, dia ni tak ada link yang kumpulan lain, orang hantar kat dia ataupun dia simpan. Dia pun mengaku memang kawan dia hantar, kawan dia pro AS. Dia tak hantar kat orang pun. Takkan nak tuduh. Tapi yang ni semangat kuat nak pergi berjihad. Dah beli tiket. Dalam menangani ancaman keganasan, bukan isu Daesh saja. Macam saya cakap, isu kita daripada tahun 80-an sampai sekarang lah. Dalam menangani isu keganasan, kita kena berinteraksi, kita kena bertukar-tukar intelijen dengan semua agensi persikan. Bukan Amerika Syarikat saja. Kita berinteraksi dengan Singapura, dengan Thailand, dengan Filipina, dengan Indonesia, dengan negara-negara Arab, dengan negara Islam, dengan negara Morocco. Semua ada. Beratus kita ada interaksi kita. Bukan dengan Malaysia Syarikat. Dan dalam konteks Daesh ni, 95% daripada kejayaan kita adalah berdasarkan intelijen yang kita dapat. Malaysia dapat, Special Branch dapat. Hanya 5 ataupun 10% kita dapat berinteraksi dengan lain-lain. Ini melibatkan elemen-elemen luar yang masuk lah. Sebab kita tak pantau yang pada luar masuk. Macam daripada Pakistan masuk ni, takkan kita tahu kot. Mestilah Pakistan kita tahu, ada rakyat kami masuk ni, orang pun kita dapat tangkap. Ataupun daripada negara Arab masuk kan, daripada Morocco, daripada Mesir kan. Terlepas kata orang Daesh dia orang terlepas, kita tangkap inilah. Wajib kita bertukar-tukar maklumat. Ini kita tak boleh bekerja dalam silo, tak boleh bekerja sendiri dan katak bawah tempurung. Kita perlu berkongsi maklumat intelijen. Memanglah dalam moto lah, ataupun dalam slogan kebanyakan agensi persikan dulu.
Need to know basis kata. Need to know basis kita tak boleh share, kita kena simpan. Tapi lepas 911 tu kena tukar lah, need to share basis. Dan saya pegang prinsip tu dah lama dah. Need to share, kita perlu share. Kita dapat sikit, kita share dengan Indonesia. Indonesia dapat gagakan sangan kat sana, Indonesia dapat share dengan kita dapat gagakan. Kalau kita duduk dalam kepompong kita, macam mana kita nak? Ini isu keganasan rentas sempadan. Ini bukan Malaysia. Bukan macam kumpulan Al-Maunah dulu, KMM dulu, kan? Ataupun kumpulan Jalan Sesat, Tuhan Harun, apa nama, Hasan anak rimau, kan? Hasan anak kucing, bukan. Ini Daesh. Kena berinteraksi lah. Tidak ada sedikit pun kebenaran walaupun sebesar zarah yang mengatakan kita menerima maklumat daripada Amerika yang dimanipulasi untuk untuk memburukkan Islam. Daesh tak ada. Daesh ni adalah kumpulan pengganas masyarakat awam lah. Perlu menaruh kepercayaan pada pihak polis lah. Pihak polis khususnya Jawahar dan kerajaan secara umumnya dalam usaha untuk menangani keganasan. Sebab kita tidak ada sedikit pun kepentingan. Polis ni tak ada kepentingan, Jawahar tak ada kepentingan, saya pun tak ada kepentingan. Bukannya berarti kita tangkap, kita dapat membuat tangkapan banyak tahun lepas saya akan naik pangkat, tak juga, kan? Bukan berarti tak. Kita mengambil tindakan atas kepentingan agama, bangsa dan negara untuk memastikan tidak akan berlaku serangan di Malaysia, tidak akan berlakunya kehilangan nyawa di Malaysia. Kita tak nak benda yang berlaku di negara-negara luar ni, suicide bomber lah, vehicle bomb, IED serangan 50 orang mati hari-hari ada. Tengok di Syria, di Iraq, di Pakistan, di Algeria, di Afghanistan, di Indonesia. Kita nak benda tu berlaku kat Malaysia. Jadi kita nak mencegah. Kalau dah jadi, kita gagal, tak guna. Polis boleh tangkap. Contohnya orang buat serangan suicide bomber dekat KLCC katakan. 30 orang, contohnya 30 orang terbunuh. Polis boleh tangkap 1000 orang suspek terlibat. Kita cas tuduh di mahkamah, dia akan jatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Buat apa? Kita dah kehilangan 30 nyawa. Kita nak sekat. Jangan ada serangan berlaku di Malaysia, jangan ada kehilangan nyawa. Mau bila pub, kita bernasib baik kerana hanya cedera, 8 cedera, 2 cedera parah. Tidak ada kemalangan jiwa. Itu yang kita nak elakkan. Itu yang pertama. Yang kedua, semua pihak di luar sana, sama ada tokoh agama ke, yang kononnya tokoh agama lah, yang kononnya tokoh agama, profesor ke, orang awam ke, apa semua, mereka perlu melihat usaha Jawahar PN perlu menangani sebagai satu usaha yang wajib disokong lah. Kita jangan mempertikaikan. Kita boleh berbeza pendapat dalam isu, tapi dalam konteks keganasan kita tidak boleh mempertikaikan pihak polis. Tindakan polis ni berdasarkan undang-undang, berdasarkan fakta. Kalau saya bercakap bahawa ideologi Salafi Jihadi ini dipegang oleh ini, saya bagi fakta. Ideologi Salafi ini dipegang oleh orang suspek dia, ini fakta. Ini hasil soal siasat. Dan benda ni dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan. Kalau mereka ada ke lapangan, pergi ke mahkamah, dengar. Orang awam yang mempertikaikan, dengar perbicaraan. Di dalam perbicaraan semua dikeluarkan bahan-bahan bukti yang kita rampas. Tengok, adakah ini rekaan Jawahar ataupun benda fakta. Kalau dulu IC orang kata rekaan. Tapi sekarang dah pergi bicara ke mahkamah. Pergi ke mahkamah, lihat di mahkamah. Dalam konteks ideologi ni, buku-buku yang kita rampas, kita panggil pakar-pakar untuk memberi keterangan pakar dalam mahkamah. Contohnya buku dengan Salafi Jihadi, ideologi ni bawa ni, diterangkan secara jelas dalam mahkamah oleh pakar-pakar agama. So itu bukan orang tepi jalan, orang yang ada kelayakan, ada ilmu untuk menerangkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ni, kita nak masyarakat, suruh masyarakat lah, tanpa mengira bangsa agama, membantu pihak polis lah. Sebab kita tidak mampu untuk menangani isu ni bersendirian. Mustahil. Dia mesti ada sokongan daripada semua pihak. Jabatan agama, jabat mufti, JAKIM, orang awam, pihak universiti dan sebagainya. Semua kementerian, semua pihak ada peranan masing-masing. Mainkan peranan masing-masing. Sebenarnya kalau universiti nak jemput tokoh-tokoh yang kontroversi, tak payah jemput. Sekarang ni, zaman sekarang ni, kita boleh pergi Google lah. Tengok Datuk Ayub keluar YouTube, Datuk Ayub bagi ceramah. Boleh dengar lah Datuk Ayub ni. Fahamannya ke mana ni? Fahamannya ke menjurus ke arah Syiah ke, fahamannya menjurus ke arah Salafi Jihadi ke, ataupun dia ni ahli sunnah wal jamaah yang tulen ke, ataupun dia orang Hizbullah ke apa kan. Dia boleh tengok dah.
Ada juga individu-individu yang dilarang daripada memberi ceramah agama di beberapa negeri lah, 16 orang, 12 orang. Itu individu yang kontroversi. Kenapa perlu dijemput? Kenapa universiti jemput? Kenapa TV bagi ruang kat dia orang? Kan, kalau ada negeri-negeri jabatan agama yang menyekat dia orang, mesti ada sebab. Bukannya polis sekat. Jabatan agama yang sekat. Mesti ada sebab. 9 ke 7 negeri yang sekat kan, orang. Saya tak perlu sebut nama lah kan. Tapi kenapa mereka dijemput, beri ruang, ditatang keluar TV kan. Yang mengelirukan orang ni. Tu kalau semua tak mainkan peranan, harap polis saya, bolehlah saya tangkap. InsyaAllah tahun ni kita akan tangkap 200 orang untuk tahun ni. Tak habis tengok. Graf tu naik kan. Bukan menurun. So semua kena bekerjasama lah. Dan yang terakhir sekali, saya selalu bercakap dan saya akan bercakap, kita umat Islam ni di Malaysia dan di seluruh dunia, khususnya di rantau Asia Tenggara, kita daripada dulu lagi Islam dibawa, dikembangkan di Malaysia ini secara sederhana, wasatiyah, berlembut. Kita bukan keras. Kita memegang kepada mazhab Syafi'i. Saya ada bercakap, selagi kita berpegang pada Ahli Sunnah wal Jamaah, 4 mazhab ni, Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i, kita takkan tersasar insya-Allah. 4 mazhab ni dia ada perbezaan, ada benda-benda furuk, benda-benda yang berbeza, benda-benda ranting, tapi dia orang tak berbalah. Mereka tak kata, Syafi'i tak kata kamu tak baca doa kunut kamu masuk neraka. Yang 3 tak kata kamu baca doa kunut kamu masuk neraka. Tak. Kita meraihkan perbezaan benda-benda furuk. Selagi berpegang pada 4 ni, insya-Allah tak tahu. Dan yang kedua, dari segi akidah, itu dari mazhab. Dari segi akidah, saya kata lebih pada 95% umat Islam seluruh dunia ni, kita memegang pada aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pegang yang tu, insya-Allah kita tak akan selesai. Tolak ni pahaman Syiah ni ataupun orang yang mengaku sebagai Salafi, tolak. Itu yang membuat perpecahan. Orang keliru tau. Bila orang cakap perbalahan, orang cakap antara Sunni dan Syiah, bukan. Dia bukan Sunni dengan Syiah. Dia Syiah dengan satu lagi golongan yang mengaku sebagai Salafi. Yang menjadi bangsa kita lah orang yang Sunni ni. Kalau kita tak benteras, kalau kita tak ikut dia betul, negara kita akan jadilah macam negara Pakistan, Iraq, mana-mana semuanya yang bergaduh, berperang bom lah. Isu ni lah. So, berpegang pada Majlis Fatwa Kebangsaan. Banyak, kalau kita rujuk Majlis Fatwa ni, dia dah jelaskan ajaran-ajaran yang ekstrim, dia ada dah. Muzakarah Majlis Fatwa, baca tengok, saya tak nak sebut lah, baca. Pergi ke dia punya website tu, type. Tengok berapa banyak ketetapan Majlis Fatwa. Ada pahaman-pahaman yang kononnya mengaku Salafi pun ada. Syiah memanglah. Memang tak sesuai. Saya tak kata dia orang sesat. Bukan, kita tak ada autoriti. Majlis Fatwa ada autoriti. Tak sesuai untuk dikembangkan, diamalkan di sini. Tolak. Kalau pegang yang tu, insya-Allah kita akan selamat dunia akhirat. Sekian, terima kasih. Ini Bang Uthman.